Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, diminta kepada para peserta bersedia di hadapan peranti komputer dan tablet anda berserta dengan alat tulis dan buku catatan masing-masing. Dan kita akan mulakan kita punya sesi bengkel kita sebentar sahaja lagi. Diminta juga kepada para peserta untuk mengisi borang pendaftaran yang akan diberikan di ruangan chat. Yang telah diberikan di ruangan chat. Dan sekiranya anda merupakan para peserta NTC 2022, pastikan setiap ahli pasukan untuk hadir pada hari ini agar bersama-sama beroleh manfaat pada sesi pada hari ini. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua guru-guru, ibu bapa dan juga para peserta yang hadir pada sesi pada petang ini. Saya Nur Syahira binti Muhammad Rashid selaku moderator anda pada petang ini. Bagi pihak urus setia, saya ingin mengucapkan dan juga mengalu-alukan kehadiran para peserta ke Bengkel National Tinkering Challenge NTC 2022 Siri 1. Saya juga ingin mengucapkan kepada terima kasih kepada para peserta dan juga tahniah diucapkan kepada anda semua kerana memilih untuk meluangkan masa anda dan menghadirkan diri pada sesi pada petang ini. Okay, sebelum kita mulakan kita punya sesi petang ini, ingin saya berikan beberapa housekeeping rule. Yang pertama, para peserta bengkel dinasihatkan untuk off mic dan digalakkan untuk on camera masing-masing sepanjang sesi ini berlangsung. Dan sekiranya terdapat soalan ataupun pertanyaan kepada para penceramah kita, boleh type di ruangan chat dan bertanyakan di ruangan pada sesi Q&A pada akhir bengkel nanti. Alright. Okey, jadi para peserta sekalian, kita akan mulakan bengkel pada hari ini untuk slot yang pertama yang akan disampaikan oleh Puan Siti Muninah binti Jaafar dengan tajuk Komunikasi Sains. So sebelum tu saya akan bacakan sedikit biodata beliau. Beliau merupakan penolong pengarah kanan di Pusat Sains Negara Kuala Lumpur dan beliau telah berkhidmat di Pusat Sains Negara sejak tahun 2014 tadi sebagai program educator di unit pendidikan jangkau dalam PSN. Dan juga beliau berkelulusan ijazah sarjana muda Sains Biomolekul dan melanjutkan pengajian dalam bidang sarjana ataupun Master in Science di UiTM Shah Alam. Jadi beliau juga banyak terlibat dalam program persembahan sains dan juga mengadakan program dan juga aktiviti bersama guru-guru, pelajar dan juga orang awam. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, dipersilakan kepada Puan Siti Munirah untuk meneruskan sesi kita pada petang ini. Silakan. Okey, testing, boleh dengar semua? Okey, Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua peserta-peserta National Tinkering Challenge ataupun yang bukan peserta. Saya akan mulakan sesi komunikasi sains pada petang ini. Sebelum tu saya nak tanya semua, dia harap semua peserta boleh tak buka kamera. Saya nak tengoklah semua peserta-peserta. Kalau boleh ada kamera, kita boleh buka kamera dan boleh berinteraksi langsung dengan saya nanti. Sebelum tu saya nak ingatkan juga kita ada hadiah yang menarik menanti peserta yang aktif pada petang ni. Kita akan post hadiah-hadiah kepada peserta-peserta yang menjawab soalan. So adik-adik semua, kita hari ni alhamdulillah seramai 56 partisipan daripada mungkin saya rasa peserta-peserta National Tinkering Challenge dan juga para ibu bapa dan juga penelia. Saya nak pergi sekejap dekat ruangan kamera, memang ramailah hari ni. So kita ada 57 orang. So bengkel yang pertama yang kita adakan sempena National Tinkering Challenge sebanyak 5 siri kesemuanya. So kita akan mulakan bengkel yang pertama pada petang ini dengan komunikasi sains. So adik-adik yang mendaftar masuk ke pertandingan National Tinkering Challenge memang sangat-sangat digalakkan untuk mengikuti bengkel ini sebab kerana bengkel inilah yang akan membantu adik-adik peserta-peserta untuk membentangkan hasil projek
hasil inovasi adik-adik nanti. So di akhir sesi nanti harap adik dapat banyak kaedah-kaedah sains komunikasi yang boleh dipraktikkan untuk pitching, untuk membentangkan dan juga membuat video serta poster infografik. So tanpa berlengah masa lagi, saya akan bagi ini adalah 5, kalau adik-adik boleh tengok, 5 topik yang kita akan sentuh pada petang ini. Pertama adalah pengenalan komunikasi sains, saya akan bagi sedikit pengenalan. Kemudian topik kedua, pitch your project. Adik-adik akan diberi sedikit pendedahan tentang kaedah-kaedah yang adik-adik boleh gunakan untuk pitching projek nanti. Teknik infografik, bagaimana nak menghasilkan poster-poster yang menarik melalui Canva dan juga video melalui KineMaster. So ada 5 topik lah. So saya nak mulakan sesi. Boleh tak saya nak respon sikit daripada adik-adik? Kalau boleh, boleh tak tepuk tangan, tapi kalau kita berada dalam menggunakan Zoom ni, kita cara tepuk tangan macam ni. Nampak tak? Sebab kita tak dengar. So adik-adik kalau boleh tepuk tangan, boleh tak lambai macam ni kat saya? Boleh nampak tak? Okey, ini sebenarnya adalah kaedah OKU gunakan untuk dia tepuk tangan. So kita sekarang, so saya pun tak dengar adik-adik dekat dalam rumah masing-masing, saya nampak dekat sekolah. So kita nak mulakan, so harap adik-adik semua bagi sepenuh perhatian pada hari ini. So boleh kita mulakan, kalau boleh tak chat sikit dekat ruangan chat tu ready. Saya nak tengok adik-adik lah. Kalau kita boleh mulakan, boleh chat di ruangan chat ni ready. Okey, so ramai yang dah ready bersedia untuk kita. Okay, yes, semangatlah adik, ramai yang dah ready. So kita tanpa membuang masa, saya tak nak cerita panjang, kita nak mulakan sesi kita yang pertama ini. Okey, so sebelum saya nak tanya ke adik-adik, apa itu komunikasi? Boleh ada sesiapa yang nak share ataupun nak menjawab apa itu komunikasi? Siapa tahu? Hari-hari kita buat komunikasi tu, tapi apa itu komunikasi? Ada tak idea apa-apa? Simple saja, komunikasi ni cara kita nak pemindahan maklumat, okey, menyampaikan maklumat. Lagi? Adik Muhammad Adam Hakim. It's a way how we share the info, betul. So, tapi cara kita bercakap itu paling senang. Adik Nawal, adalah komunikasi tu hari-hari kita berkomunikasi. Sekarang ni kita berkomunikasi melalui gadget, itu adalah salah satu bentuk komunikasi. So kalau secara general, komunikasi ni adalah cara kita berinteraksi, kita menyampaikan ataupun menerima mesej maklumat lah. So maksudnya cara informasi itu disampaikan oleh sender ataupun penyampai maklumat sehingga dia boleh difahami oleh receiver, iaitu penerima mesej tu melalui pelbagai cara, sama ada verbal dan juga non-verbal. Itu adalah general maksud mengenai komunikasi. Tetapi apa pula dengan sains komunikasi? Okey, ada adik yang masih tak dengar suara saya ke? Rasanya semua okey kan? Ada, mungkin ada peserta yang masih tak dengar suara saya. Mungkin audio anda yang ada gangguan. Okey, so saya akan pergi terus kepada apa itu sains komunikasi. Apa perbezaan sains apabila dimasukkan dalam konsep komunikasi? So siapa yang boleh jawab? Apa itu sains communication ataupun komunikasi sains? Awareness of science. Okey, betul. Adik Kartik. So, informasi, informing, educating, raising awareness of science. Okey, betul. So, ini adalah pelbagai, kalau kita boleh katakan pelbagai maksud bagaimana untuk menerangkan sains komunikasi, tapi saya akan ambil term yang digunakan oleh University of Maryland Center for Environmental Science, iaitu successful dissemination of knowledge with a wide range of audience including non-scientists. So maksudnya komunikasi sains ni adalah cara kita menyebarkan ataupun menyampaikan maklumat, mesej, pengetahuan, mesej berkaitan dengan sains kepada semua orang termasuk yang bukan
sains ataupun bukan komuniti yang dalam lingkungan sains lah. Itu maksudnya sains komunikasi. Kita nak semparkan maklumat, kita nak sampaikan ke maklumat mengenai fakta-fakta sains kepada orang, termasuklah orang awam yang tidak berada dalam bidang sains. Okay, so kalau kita katakan scientific community tu siapa dan non-scientific community tu pula siapa? Okay, so scientific community itulah adalah kita. Kita yang akan menyampaikan maklumat, saya dan adik-adik, sebab adik-adik semua peserta-peserta yang akan membentangkan hasil inovasi, menceritakan tentang produk-produk NTC adik-adik. So adik-adik dikategorikan sebagai scientific community. Nak terangkan kepada orang awam ataupun nanti adik-adik akan buat video yang akan di-upload dalam YouTube Pusat Sains Negara. So adik-adik kena pastikan video-video dan juga poster-poster yang adik-adik buat itu dapat menerangkan fakta ataupun hasil adik-adik kepada orang awam sehingga orang yang menonton dia akan faham apa yang adik nak sampaikan lah. Itu adalah maksud dia lah. So kita sebagai scientific community tu macam mana nak bagi menerangkan kepada orang awam, kita perlu pastikan yang pertama sama ada orang tu dia faham ke tak maklumat yang kita nak sampaikan. Kita tak boleh kalau ikutkan syok sendiri, kita assume apa yang kita bentangkan tu orang akan faham. Tidak. Kita perlu pastikan bagaimana nak memahami orang awam, termasuklah macam mana kita cara kaedah yang boleh mampu menarik minat mereka tentang sains. Okay. Dan kita komunikasi ni boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. Sama ada penulisan, video dan demonstrasi. So itu adalah sedikit penerangan tentang komunikasi sains. So saya akan bagi contoh-contoh bagaimana approach atau kaedah yang digunakan oleh Pusat Sains Negara dalam menyampaikan komunikasi sains. So saya nak tanya sebelum tu, berapa orang yang pernah melawat Pusat Sains Negara? So kan dekat Zoom ni pun ada butang raise hand kan. So adik-adik boleh raise hand juga, saya nak tengok. Ataupun boleh juga chat di ruangan ni saya siapa yang pernah. Oh, ada Xiaomi saya nampak ada raise hand, ada Muhammad Adam, ada Normai Sarah, pernah tapi waktu kecil dan sekali saja. Okey, kita pernah lah tu. So ada lagi tak yang pernah? Iman, Haziq pun pernah. Okey, tahniah kerana pernah datang ke Pusat Sains Negara. So antara banyak perkara yang ada di Pusat Sains Negara, apa aktiviti yang adik paling ingat sekali? So boleh bagi sharekan dekat kami semua, boleh chat di ruangan. Apa rasanya adik pernah melawat Pusat Sains Negara tu, ingat aktiviti apa yang pernah dibuat? Ingat tak? Ada tak yang pernah ingat? Nama satu saja aktiviti. Apa kalau cakap Pusat Sains Negara, apa yang adik paling ingat? Ada siapa-siapa nak share? Okay. So saya akan tunjukkan antara aktiviti yang dekat yang dijalankan Pusat Sains Negara, bagaimana Pusat Sains Negara selaku institusi yang berperanan untuk menyampaikan maklumat sains kepada orang awam. So antara kaedah-kaedah yang kita buat adalah yang gambar yang adik tengok tu, persembahan sains. So kalau datang ke Pusat Sains Negara, kita memang akan jalankan persembahan sains sebanyak 2 kali sehari. So pelbagai eksperimen sains yang boleh dikaitkan dalam kehidupan seharian, adik-adik boleh belajar bagaimana sains-sains itu ditunjukkan melalui kaedah persembahan. Itu adalah kaedah komunikasi sains yang pertama. Selain daripada kita buat persembahan show, kita juga ada menjalankan aktiviti hands-on di makmal. So pengunjung yang datang ke Pusat Sains Negara, mereka berpeluang untuk mencuba pelbagai aktiviti sains yang kita tunjukkan. So itu adalah teknik yang kedua, bagaimana komunikasi sains tu disalurkan, disampaikan melalui kita tunjukkan, kita sharekan aktiviti-aktiviti eksperimen. So selain itu juga Pusat Sains Negara juga sering membuat hebahan-hebahan melalui media massa. Memang kita sampaikan maklumat-maklumat sains ke dalam radio, TV dan sebagainya. So ini adalah salah satu contoh macam mana verbal komunikasi sains tu disampaikan secara verbal lah, secara terus. So
Selain itu juga, kita menggunakan medium lain untuk menyampaikan komunikasi sains, iaitu dengan pembangunan bahan pameran. So macam kalau adik datang ke Pusat Sains Negara, adik berpeluang bermain, explore dan juga mencuba belajar macam mana topik-topik sains itu melalui bahan pameran. So seperti yang contoh gambar yang kedua ni mengenai bahan pameran COVID-19. So pandemik yang telah berlaku dalam 2 tahun yang lepas, PSN mengambil langkah untuk membangunkan beberapa bahan pameran mengenai COVID-19 di mana semua pengunjung boleh belajar. So boleh meningkatkan kesedaran mereka mengenai COVID-19, bagaimana virus ni bertindak, bagaimana penyakit tu menjangkiti antara seorang dengan seorang, ataupun bagaimana vaksin tu dia dapat mengurangkan gejala. So semua pengunjung akan belajar melalui bahan pameran. Dan juga ada juga sedang berlangsung juga. Kalau adik datang ke Pusat Sains Negara, kita ada pameran bertema Dinosaur Encounter. Okay, so ini adalah antara approach ataupun kaedah sains komunikasi itu disampaikan kepada orang awam secara terus melalui pembangunan bahan pameran. Okay, so selain itu, komunikasi sains juga boleh terjadi, boleh disampaikan melalui pelbagai medium, termasuklah media sosial. So kita ada Facebook, Instagram, ada Twitter, ada YouTube, ada bengkel online yang orang awam ataupun peserta adik-adik boleh pergi ke semua medium channel sosial Pusat Sains Negara. So boleh tengok, belajar mengenai berbagai fakta sains, boleh belajar mengenai eksperimen ringkas, boleh menonton persembahan bagaimana sains demonstrasi tu dijalankan. So adik semua boleh dapatkan maklumat ni yang disalurkan melalui media sosial. So selain itu juga kaedah yang sangat yang penghasilan kertas paperwork jurnal yang boleh dicapai secara global, secara global juga melalui penulisan kertas penyelidikan lah, seperti yang dah diterbitkan oleh Pusat Sains Negara. So itu antara contoh-contoh kaedah komunikasi sains boleh disalurkan atau kita nak sampaikan maklumat tersebut. So setakat ini hopefully adik boleh faham contoh-contoh komunikasi sains. So saya akan teruskan kepada topik yang kedua, iaitu apa yang terlibat dalam komunikasi. So kita ada 3 elemen yang penting yang menjadikan sesuatu komunikasi sains tu efektif dan berkesan. Of course, yang pertama kita harus ada sender, iaitu orang yang menyampaikan maklumat. So 3 elemen. Yang pertama sender, message, apa topik yang nak disampaikan, dan receiver. Receiver adalah penerima message. So saya nak tunjukkan ke adik-adik gambar. So gambar ni, rasa ni gambar apa? Gambar sesi pembelajaran di dalam kelas yang melibatkan guru dan juga anak murid. So melalui gambar ini boleh tak identify siapa sender dalam situasi ini? Boleh type di ruangan chat. Siapa sender di situasi ini dan juga siapa receiver? Okay, Adam Hakimi cakap cikgu adalah sender, teacher adalah sender, guru, okay, murid receiver. Okay, ada jawapan lain? Teacher sender, student receiver. Cikgu is sender. Okay. So betul juga, tetapi situasi ini ataupun komunikasi ini bukan hanya tertumpu kepada guru sebagai sender, murid sebagai receiver, tidak, tetapi kedua-duanya adalah sender dan kedua-duanya adalah
receiver. So bukan hanya semata-mata cikgu sahaja yang akan menyampaikan maklumat, tetapi murid juga boleh respon, berinteraksi dan menyampaikan buah fikiran kepada guru. So dalam komunikasi ini kita kira guru akan jadi receiver juga, dia akan mendengar apa pandangan ataupun jawapan daripada murid, dan juga murid juga boleh bertindak sebagai sender dan receiver. So ini adalah komunikasi dua hala yang berkesan. Bukan hanya semata-mata dalam kelas cikgu je yang mengajar kat depan, adik duduk di belakang hanya dengar je. Itu adalah komunikasi yang tak berkesan lah, kurang berkesan lah. So bila kita aktif dalam kelas dan sesi persekolahan dalam sesi PDP, kalau kita ada terlibat sender dan receiver kedua-dua, guru dan murid mainkan peranan. Okey. Okey, so kategori apa? So saya akan bagi tahu seterusnya adalah siapa sender selalunya. So yang saya bagi tahu tadi, sender ni akan melibatkan semua pihak, bukan semata-mata saintis saja, bukan guru sahaja dikategorikan sebagai sender, tetapi dia boleh jadi pelbagai pihak. Okey, kalau institusi tu Pusat Sains Negara lah sebagai sender, jurnalis dan saintis of course kita memang boleh define dia sebagai sender, tetapi murid juga boleh menjadi sender apabila adik membentangkan, membuat presentation di dalam kelas, so jadi boleh jadi sender lah. Policy maker ataupun penggumbal undang-undang juga boleh menjadi sender untuk menyampaikan maklumat kepada orang awam lah. Okay, so itu adalah sender yang pertama. Yang kedua adalah message ataupun what, apa maklumat yang kita nak beri pada penerima ataupun topik yang nak disampaikan. Okay, so ini adalah message. Kalau ikut pada sesi projek adik-adik perlu hasilkan message ataupun hasil inovasi adik-adik itu dalam bentuk poster, video dan juga kepada kumpulan yang berjaya mara ke peringkat saringan, mereka juga perlu membuat pitching. Itu salah satu bentuk message. So message tu dia boleh datang dari bentuk penemuan-penemuan sains, produk, konsep dan method. So dia mestilah diterjemahkan ataupun disampaikan melalui pelbagai medium. Dia bukan kategori adik ada idea saja. So idea tu terperap dalam kepala otak masing-masing, tidak disampaikan. So tiada message lah maksudnya. Dia mestilah dihasilkan dalam bentuk, contoh adik ada idea untuk membuat sesuatu produk yang boleh menggerakkan telefon ataupun atau apa saja robot, tetapi ia perlu dihasilkan dalam bentuk eksperimen ke ataupun prototype. Adik perlu, kalau tak ada prototype, boleh juga maklumat tu disampaikan dalam bentuk buat artikel, hasilkan komik dan sebagainya. So itu adalah bentuk message yang disampaikan dalam bentuk dalam pelbagai medium lah. Okey. So harap saya tak laju So kalau laju adik-adik boleh respon kalau tak faham, sebab kita ada 5 topik pada petang ni, kita harap kita dapat cover semua. Okey, message yang kita akan sampaikan itu seeloknya kita nak orang yang menerima message tu faham. So kalau kita nak diorang faham, seelok-eloknya kita nak sampaikan dalam bentuk yang lebih dekat dengan masyarakat ataupun dalam bentuk yang dapat menarik perhatian penerima mesej untuk membaca. So dalam contoh yang saya bagi adalah dalam bentuk komik. Yang ini dalam konsep art meet science. Kita masukkan elemen seni dalam sains supaya topik ataupun fakta-fakta sains yang kita nak share tu kan dia tak terlampau teknikal, tak terlampau dry. So dengan approach kaedah komik, kaedah-kaedah yang lebih dekat kepada pembaca ni, diorang akan lebih tertarik kepada fakta yang kita nak sampaikan tu. So dicadangkan jugalah adik-adik nanti boleh masukkan elemen-elemen komik ni dalam
dalam adik punya video ataupun poster nantilah. Okey, so slide seterusnya saya nak share kepada adik satu video daripada Sekolah Menengah Kebahasaan Tun Abdul Razak, bagaimana dia menyampaikan maklumat mengenai topik yang dia nak sampaikan dalam bentuk nyanyian. So saya nak share kepada adik-adik bagaimana sekolah pertandingan sebenarnya science show. So boleh tengok dekat sini. Contoh. Jadi tanpa melengahkan masa tuan-tuan dan puan-puan, terimalah persembahan yang seterusnya dari Negeri Sarawak, SMK Tun Abdul Razak. Kepada semua kami dari Sarawak hendak persembahkan beberapa demonstrasi yang berkaitan dengan topik geseran. Geseran adalah daya yang melawan gerakan pada dua permukaan yang bersentuhan. Bersentuhan begini, 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 begini. Oleh daya geseran wujud apabila dua permukaan saling bersentuhan. Bersentuhan begini, 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 begini. Oleh objek, janganlah terlupa geseran juga wujud apabila bergerak ke arah yang bertentangan. Segalanya untuk memahami konsep geseran. Okey. Tu dia sharing yang ditunjukkan. So, saya nak tanya adik-adik, boleh tuliskan apa mesej mengenai ataupun fakta mengenai geseran yang ditunjukkan di dalam video tadi. So, siapa cepat saya nak tengok. Kalau yang adik ingatlah, apa geseran yang cuba diterangkan dalam nyanyian tadi. Kalau ada siapa yang ingat. Ada tak yang ingat? Kita nak bagi hadiah ni. Siapa nak try? Ada? Ada siapa-siapa yang ingat? Okey, so kita dapat satu jawapan dari Adam Hakimi. Okey, kita akan bagi hadiah kepada adik Adam Hakimi yang pertama dan terpantas menjawab. Okey, adik Adam Hakimi nanti kita akan bagi detail. So dia menjawab tadi geseran wujud pada dua permukaan yang bersentuhan. So dengan nyanyian ni nampak tak dia sangat-sangat efektif. Okey, adik Adam Hakimi bin Azhar nanti boleh bagikan detail adik-adik, kita nak bagi hadiah terus ke rumah adik, hadiah eksklusif dari Pusat Sains Negara. So nampak tak melalui kaedah nyanyian ni kita hanya dengar sekali sahaja kita tahu mesej apa yang dia nak sampai, iaitu dia mengajar kita tentang geseran yang wujud pada satu permukaan yang bersentuhan. So sangat-sangat efektif untuk kita salurkan maklumat mengenai menggunakan kaedah nyanyian ni. Okey, so hopefully adik faham. Okey, kita nak teruskan pada receiver tadi. Tadi kita dah ada message. So elemen yang ketiga adalah receiver. Receiver ni boleh jadi dalam kepada semua orang, termasuk kepada nenek kita yang tak faham kepada sains, family, parents dan juga pegawai-pegawai, public, penggumbal undang-undang. So kalau ikutkan macam receiver itu jangan ingat hanya kepada komuniti saintifik sahaja, tetapi dia boleh terjadi kepada semua golongan ataupun daripada semua peringkat masyarakat lah. Okey, saya nak tanya adik-adik,
Adik-adik dah tentu ke siapa receiver adik-adik untuk sesi pembentangan nanti? Rasa-rasa siapa? Kalau adik-adik akan menjalankan sesi pembentangan, siapakah receiver adik-adik? Ataupun adik-adik nak hasilkan video nanti, siapakah receiver adik-adik? Okay, ada jawapan dah. Juri, judges, penonton, audience, judges, orang awam. Okey, bagus. Faham. Maksudnya sekarang adik-adik dah faham siapa receiver. Dia boleh jadi juri, boleh jadi orang awam sebab adik-adik akan menghasilkan video yang akan dimuat naik ke dalam YouTube Pusat Sains Negara. So video tu akan reach kepada masyarakat. Receiver utama, tetapi receiver utama kita haruslah kita ingat adalah juri, kerana juri yang akan memberikan markah penilaian untuk pitching. Tetapi video juga ada markah video kan nanti. So video yang boleh diundi oleh orang awam. So apa yang kita nak buat bila kita tahu siapa receiver kita? Apa persediaan yang kita perlu lakukan? So receiver yang akan terima maklumat nanti adalah panel juri yang saya bagi tahu tadi, sebab dia perlu beri markah, dan orang awam yang akan menilai ataupun vote adik-adik punya video. So persiapan yang kita nak lakukan, of course kita kena buat persiapan yang secukupnya lah. Adik-adik perlu ada berbincang dalam sesama kumpulan, apa peranan masing-masing, berbincang dengan penyelia bagaimana nak membentangkan, bagaimana nak menghasilkan video-video dan juga infografik yang perlu dihasilkan. So perlu plan your work, practice, rehearsal, bincang dengan penyelia, dan kalau boleh maklumat yang dah disampaikan tu jangan terlampau banyak sehingga dia boleh confuse kepada orang ramai. Cukup sekadar memberi ataupun poin yang sangat penting, biar dia jangan terlampau banyak sangat menggunakan scientific jargon ni atau term-term sains yang terlampau teknikal, supaya orang awam tu dia boleh faham lah. Okay, so habis sesi topik yang pertama untuk petang ni. Hopefully adik faham tentang basic komunikasi sains. Kita nak teruskan kepada topik yang seterusnya. Sebelum tu saya ada satu kuis. Kita nak cari lagi satu pemenang kepada peserta yang pantas dan memberi jawapan yang tepat. Okey, ready? Semua ready Saya akan tunjukkan soalan kuis. Okey, adik cuba jawab dekat ruangan chat. Ruangan chat jawab dekat ruangan chat. Okey, ready semua sedia? So saya nak ingatkan lagi sekali, kita akan ada hadiah yang akan kita berikan kepada peserta. Okey, dalam kiraan 1, 2, 3. Quiz time. Okey. Saya tengah ready. Okey, adik-adik boleh baca. Dan saya akan tunggu jawapan di ruangan chat. Apakah bentuk poligon 3 dimensi yang ditunjukkan dalam gambar rajah? Ada jawapan? Ada jawapan yang tepat. Admin boleh tengok. Jawapan yang paling tepat dan pantas saya sudah jumpa seorang. Terlampau ramai. Sekejap ya. Rasa kita dah jumpa seorang tadi. Betul tak? Adik Adam Hakimi lagi Icosahedron jawapan dia. Okey. So rasa ni dia nak, adakah orang yang sama? Dah tapau 2 orang lah ni adik Adam. So pada peserta lain boleh. Kita ada satu lagi. Jangan risau, satu lagi kuis. So pada yang nak menjawab, cuba jawab dengan cepat. Banyak jawapan. Okey, so jawapan yang kita cari adalah icosahedron. Okey, so saya rasa dah habis topik yang pertama. Saya akan pergi kepada topik yang kedua.
iaitu pitch your project. Yang ini memang sangat penting lah sebab peserta-peserta NTC nanti diperlukan untuk membentangkan projek-projek adik-adik sekiranya di senarai pendek, berjaya mara ke pusingan seterusnya, perlu pitch project. So kalau nak kena pitch project, apa itu pitch? Apa itu pitching? Bukan pitcher baseball Apa itu pitching sebenarnya? Okay, pitching tu adalah sesi kita nak membentangkan atau sesi adik-adik nak menjual produk, menceritakan tentang produk ataupun hasil projek adik-adik, hasil projek inovasi di depan penonton yang kita spesifik adalah juri. Okay, semasa sesi pitching nanti, juri yang akan memainkan peranan penting. So kita nak tackle juri ni, apa benda yang kita perlu lakukan supaya pembentangan nanti akan nampak cantik, lancar dan peserta pun boleh, kalau boleh kita nak juri, grab attention juri nak supaya juri dapat memberikan markah yang bersesuaian lah dengan hasil adik-adik. So saya akan tunjukkan, saya akan sharekan bagaimana teknik-teknik nak tackle hati juri ni. Okay, so pitching ni dia perlu ada kronologi. So jangan adik menceritakan tanpa ada flow yang betul lah. Dia ada kronologi, kena ada jalan cerita, adik-adik kena rancang strategi macam mana nak sampaikan maklumat tersebut kepada juri. So nanti dalam kumpulan perlu bincang strategi flow of information tu dari satu ahli nak pass kepada satu ahli, bagaimana cara nak present produk-produk adik-adik. So yang saya tunjukkan ini ada 3 konsep yang sangat simple, ada mula, ada pengisian dan juga ada penutup. So dia akan nampak lebih tersusun dan lancar lah. So yang pertama, nak mula dengan 7-minute hook. Apa itu hook? Nak cangkuk apa? So hook ni adalah cara kita nak grab attention juri pada minit-minit terawal. So saya boleh katakan dalam 7 minit terawal. So nanti adik-adik akan bentangkan pitching nanti mungkin dalam masa 15 minit ke dalam 15 hingga 20 lah saya rasa kan. Dalam 10 hingga 15 minit. So kalau ikutkan itu akan jangka masa yang agak lama jugalah. So kita nak juri sentiasa fokus kepada kita. So minit-minit terawal tu kita nak kena grab attention diorang macam mana caranya. Dan konten ataupun pengisian konten is king. Kena tahu konten, adik-adik kena well versed dengan projek tersebut. Pastikan betul setiap ahli tahu betul-betul step by step bagaimana projek dijalankan. Sebab juri boleh bertanya kepada adik-adik. So pastikan setiap ahli tahu dan terlibat dari awal penghasilan projek tersebut. So kalau kita betul-betul faham, kita boleh sampaikan maklumat, boleh jawab soalan dengan mudah. So bila dah bentang tu, kita perlu ada tutup dengan dia. Jangan biarkan pembentangan tu tergantung macam tu saja. Seeloknya adik boleh tutup dengan kaedah power of 3. Yang ini saya akan ceritakan selepas ni. So kita nak penonton ataupun juri ataupun audien ingat, faham tentang projek adik dengan kaedah-kaedah ini. Okey, seterusnya apa itu hook? Hook ini adalah sebenarnya cara kita nak, yang saya bagi tahu tadi lah, kita nak pancing, nak grab attention juri-juri pada permulaan presentation lah, supaya bila selalu ni kan kalau kita buat persembahan ataupun presentation dekat pentas, kalau audien tu dia masih lagi tak bagi sepenuhnya perhatian, dia ada buat kerja lain, dia ada bercakap-cakap, berborak-borak dengan kawan dia. So kita nak mulakan persembahan ni ataupun presentation, kita nak pastikan mereka terus boleh dengar dengan cara kita buat hook, antara kaedah-kaedah hook. Yang pertama, boleh mulakan dengan kaedah storytelling. Ini cadangan sahaja adik boleh buat mengikut kesesuaian masing-masing. Storytelling, so bila adik mulakan nak dengar pada satu masa dahulu ataupun cerita mengenai permasalahan berkaitan dengan konsep topik yang adik nak buat tadi. Contoh, kalau adik nak menghasilkan satu hand sanitizer
yang boleh refill sendiri. So boleh cerita problem statement ataupun masalah-masalah melalui storytelling. Ini salah satu kaedah. Yang kedua, of course science show ni memang boleh nak grab attention orang. Tapi kita akan seeloknya membuat persembahan yang mengikut kesesuaian tempat lah. Kalau adik rasa boleh fikirkan aktiviti ataupun persembahan sains yang sesuai untuk buat dalam keadaan yang bersesuaian, boleh fikirkan. So nanti sesi pitching akan dijalankan di Pusat Sains Negara. Kalau tak silap saya, dijalankan di Pusat Sains Negara. So boleh ambil peluang ini untuk munculkan ataupun nak pastikan audien ataupun juri bagi sepenuh perhatian. Dan seterusnya kaedah lain, kita boleh juga gunakan role play ataupun kalau ada ahli-ahli kumpulan yang pandai main muzik, boleh gunakan waktu inilah boleh gunakan bakat-bakat adik-adik untuk grab attention dengan main muzik. Okay, so saya nak tunjuk satu lagi video. Kita nak relax sekejap, kita nak tengok movie. Kita nak tengok satu movie yang saya rasa dia memberi contoh hook yang kalau saya tengok sangat baguslah. Contoh hook klip movie ini adalah dari filem Hitchki yang diterbitkan pada 2018. Mungkin ada yang dah pernah tengok. So kita boleh tengok sekejap klip video ni. Okay, itu dia petikan movie daripada Hitchki. So hopefully adik dah faham apa hook yang cuba diterapkan dalam klip video ni. Kalau ada siapa boleh share. So adik tengok tak macam mana guru dia nak grab attention murid-murid. Murid-murid ni di kalangan yang tidak malas datang kelas dalam cerita ni lah. So macam mana guru ni nak membuatkan anak-anak murid dia suka tentang topik dia. So diorang duduk bila dia masuk ke dalam sesi sekolah tu, dia terus baling telur. Okay, so dia baling telur tu, sebenarnya telur tu dia menerangkan tentang parabola. So dia relate kan. So daripada student tadi dia masih lagi tak duduk diam, terus kena tangkap telur tu dan melalui tindakan dia menangkap telur tu, guru menerangkan tentang konsep parabola dan fizik, bagaimana momentum. So itu adalah salah satu contoh hook. Okay, so kita akan ni kod, adik-adik juga boleh gunakan teknik pitching, mulakan pitching dengan boleh share any quote yang boleh buat orang berfikir. Contoh quote dari Albert Einstein ni, you don't really understand something unless you can explain it to your grandmother. Maksudnya kita yang terbaik dalam komunikasi sains ni, kita boleh sampaikan message dan maklumat tu sehingga boleh menyebabkan nenek kita faham tentang apa yang kita nak cakapkan. Orang kampung yang tak ada background sains tu faham apa yang adik nak ceritakan. So maksudnya komunikasi sains tu dah berkesan. Okey, dan kita konten yang kedua adalah tadi kita dah bercakap tentang cara nak mula. Sekarang dari segi konten, tapi saya tak akan sentuh pada petang ni sebab konten yang kita akan share, kita akan buat bengkel ini pada Bengkel Design Thinking pada 2 Ogos 2022. So adik-adik kena lock tarikh ni. Ini sangat-sangat memang sangat-sangat menarik bengkel ini, di mana kita akan belajar step by step proses design thinking dari penghasilan idea produk inovasi sehingga adik boleh hasilkan prototype, boleh hasilkan test dan juga present. Itu adalah konten ni lah. Saya tak akan terangkan dan adik akan bengkel ni akan dibuat pada 2 Ogos nantilah. Okey, so itu pada penutup. Kita dah ada mula, kita akan bincangkan konten pada 2 Ogos dan ini adalah penutup menggunakan kaedah power of 3. Kenapa power of 3? Kenapa tak power of 4, power of 2?
So sebenarnya kaedah ini, power of three ni selalu digunakan dalam marketing sekali, advertisement pun kita akan nampak, selalu akan nampak power of three teknik ni. Sebenarnya kenapa power of three? Sebab kalau mengikut hasil kajian daripada Josh and Miller dari dekat Psychology Department Princeton University, diorang buat kajian mengatakan otak kita ni dia boleh tangkap maklumat tu hanya 3 sahaja maksimum. So kita tak nak input terlalu banyak sebab kalau kita beri pun orang tak akan ingat. So selalunya orang akan selalunya lah secara general, unless dia memang betul-betul genius lah. So kita akan mudah ingat 3 mesej sahaja. So kita gunakan kaedah power of three ni untuk kita simpulkan ataupun kita tak nak pembentangan kita tu tergantung, kita nak gunakan kaedah ini supaya juri akan ingat projek kita tadi. Apa kesimpulan ataupun apa take home message lah yang juri boleh ambil ataupun penonton boleh ambil daripada teknik ni. So penutup kepada pembentangan kita gunakan kaedah power of three. So power of three ni selalunya dia adalah 3 mesej ataupun 3 benda, 3 maklumat apa yang audien boleh ingat dan ambil tindakan. Ini adalah power of three. Lepas ni kalau adik-adik pitching, adik-adik nak apa 3 perkara yang juri nak ingat? Apa 3 perkara yang audien perlu tahu tentang projek adik-adik? Itu dinamakan power of three. Okay, so boleh cadangkan adik-adik boleh gunakan teknik power of three ni untuk summarizekan projek. So contoh, okay, saya bagi contoh, mungkin produk X, selalu kalau kita dengar lulus KKM, 1, selamat digunakan dan mampu bilik. Ini adalah 3 selalu 3 slogan yang diorang guna pakai. So kita akan ingat, okay, produk ni memang ada 3 benda ni. So saya boleh belilah, lebih kurang macam itulah. Dan boleh juga dia datang dalam bentuk ikon ataupun grafik. Contoh kalau tengok segi 3 pembakaran tu, dia memerlukan 3 faktor, ada heat, oksigen dan fuel. So ini dipresentkan dalam bentuk grafik yang semua boleh ingat 3 faktor pembakaran. Ataupun kalau kita biasa tengoklah, reuse, reduce, recycle, 3 juga. So teknik ni adik-adik boleh gunakan untuk simpulkan presentation adik nanti. Okey, soalan kuis seterusnya. Okey, ready? Kita dah habis sesi kedua. Soalan kuis seterusnya. Okey, boleh ready? Ready semua? Yang ni agak panjang sikit. So siapa yang cepat dan pantas boleh bagi jawapan sama ada A, B atau C. Okey, mari kita tengok soalan kuis yang kedua. Ready? 1, 2, 3. Okey, apakah susunan tepat untuk bahan paling sukar terurai kepada yang mudah terurai? Kita ada terima banyak jawapan A, B, A, B. Okey, so nanti admin akan cek siapa yang memberikan jawapan paling pantas dan tepat nanti. Okay, so kita dah ada jawapan, kita akan save. Admin dah dapatkan nama adik-adik. Kita nak tengok teruskan ataupun mari kita tengok teruslah. Okey, jawapan dia. Betul tak? Peserta yang menggunakan nama Technoblade, dia menjawab B. Itu adalah jawapan yang kita cari. B, kaca paling sukar terurai, B. So kepada yang memberikan nama samaran Technoblade ni, boleh message admin, nanti kita akan hantar hadiah kepada adik-adik yang menang. Okey, so kita dah masuk sesi yang seterusnya, iaitu kita nak menghasilkan infografik. Okey, so adik-adik akan diwajibkan untuk memberi atau menyediakan satu infografik poster.
So semua sedia maklumlah kena hasilkan infografik poster. So apa itu infografik? Saya akan terangkan sedikit pengenalan dia. Okay, infografik ini sebenarnya adalah salah satu cara kita nak grab attention orang, audience dengan menggunakan kaedah yang lebih relax lah, lebih santai. Kalau kita tengok kat sebelah tu, dia adalah satu kertas paper journal, The Impact of Dietary Change. So kertas selalu paper journal ni dia sangat technical dan dry. So kita nak tukarkan dalam bentuk yang lebih nampak menarik dengan menghasilkan poster infografik lah, ada pelbagai warna. So ini adalah salah satu cara komunikasi sains di mana kita cuba nak bentangkan kita punya penulisan yang selalu orang nampak teknikal dia sangat complicated dalam bentuk yang lebih menarik. So kita akan apa yang perlu ada dalam infografik. So walaupun dia sangat colourful, walaupun dia sangat pelbagai warna yang menarik, bentuk gambar-gambar yang adik boleh buat terpulang pada kreativiti masing-masing. Tetapi perlu saya tekankan, adik-adik perlu juga memasukkan elemen-elemen penting yang perlu ada dalam satu poster lah. Yang pertama, perlu ada tajuk. Jangan biarkan kosong tiba-tiba kaedah tanpa ada tajuk. Tajuk memang sangat penting, perlu ada tajuk. Yang kedua, kena letak objektif. Dari segi susunan tu terpulang pada adik-adik macam mana cara nak menghasilkan poster tersebut. Tapi elemen-elemen ini memang perlu memang perlu ada dalam poster nantilah. Kena ada pengenalan ataupun penyataan masalah. Jangan terus tajuk tiba-tiba kaedah. Kita tak tahu apa yang adik nak cuba sampaikan. So perlu ada penyataan masalah ataupun pengenalan. Yang seterusnya, of course kena ada kaedah lah. Mana-mana eksperimen ataupun prosedur memang perlu kita letakkan kaedah. Dan kalau sekiranya hasil inovasi adik tu ada data, boleh juga masukkan data ataupun analisis. Dan seterusnya keputusan. Jangan dibiarkan tergantung saja, mesti ada keputusan dan kesimpulan. Okay, so paling baik adalah adik juga masukkan sumber-sumber sources yang diambil dari mana dekat bahagian bawah sekali. So ini adalah elemen-elemen yang penting yang perlu ada dalam sesebuah poster lah, terutamanya poster infografik. Okey, so saya sebenarnya dah habis sesi saya topik 1, 2, 3. Kita akan teruskan dengan slot Canva, bagaimana adik nak menghasilkan poster infografik dengan menggunakan teknik Canva. So pernah tak, ada tak siapa yang pernah menggunakan aplikasi Canva ni? Sangat pernah So saya assume semua adik dah familiar lah dengan Canva ni. Mungkin ada yang belum. Kita akan share pada yang belum. Okay. Selalu guna. Okey, tak apa. Bagus. Siapa yang okey, ada yang dah terbuka audio, boleh off-kan sekejap. Okey. So, itu sahaja daripada saya. Saya akan pass sesi ini kepada pembentang seterusnya, Cik Izzati, yang akan share tentang bagaimana menghasilkan poster infografik dengan menggunakan Canva. Kalau ada apa-apa soalan, boleh kemukakan, nanti kita akan jawablah. Okay, so sekian daripada saya. Hopefully perkongsian yang saya pada adik pada pada petang ni dapat manfaat dan nak faham dan boleh membantulah dalam sesi presentation, menyiapkan poster, video dan sebagainya. So sekian daripada saya. Kita ada soalan ke? Tak ada. Tak apa, kalau ada soalan adik boleh kemukakan nanti. Kita akan jawablah sebentar nanti. So tanpa membuang masa, saya pass kepada moderator. Sekian, terima kasih. Okey, baik. Terima kasih kepada Puan Munirah atas perkongsian yang sangat bermakna tadi berkenaan dengan tips macam mana kita nak hasilkan pitch yang menarik, macam nak grab attention daripada juri, macam mana nak hasilkan infografik yang menarik. Jadi, kita akan move kepada sesi slot yang seterusnya daripada Cik Nur Izzati yang akan sampaikan bagi slot Jom Bercanva. Jadi kita akan persilakan
Okey, baik. Tes. Okey, semua boleh dengar ke? Jelas. Okey, untuk reply boleh komen dekat chat box ya. Saya akan baca daripada situ. Okey, baiklah. Terima kasih kepada admin untuk menjemput saya masuk. Okey, nama saya Nurizati Kaisha Syahira. Dan saya akan mengajar anda semua untuk menggunakan Canva. Okey, tadi saya ada nampak Puan Munirah pun ada tanya soalan, adakah adik-adik dah familiar dengan Canva ni? Ramai yang dah biasa gunakan Canva, betul ya? Biasanya buat poster untuk apa tu? Cuba chat, cuba reply. Untuk sains. Wah, menarik. 3R, recycle tadi tu. Slide untuk pembentangan lah kan? Okey, baiklah. So saya akan sharekan skrin saya sekejap ya. Okey. Boleh reply tak? Nampak tak slide saya share? Nampak ya? Okey. First, saya nak tanya, tahu tak apa itu Canva? Mungkin ada yang tak pernah guna ni. Ada ke yang tak pernah guna lagi? Okey. Untuk makluman semua, Canva ini adalah satu aplikasi desain grafik online secara percuma. Ada bayaran juga untuk yang premium, tapi untuk kegunaan biasa boleh digunakan secara percuma. Dan biasanya kita akan gunakan untuk menghasilkan poster, pembentangan macam yang adik-adik beritahu tadi, slide dan juga video. Tapi yang selebihnya tu bolehlah discover lagi. Okey, jadi pada petang ini saya akan membuat satu perkongsian supaya adik-adik dan anda semua yang berada dalam Zoom ni boleh menggunakan Canva secara sepenuhnya. Sebab mungkin ada beberapa para pelajar yang menggunakan Canva hanya untuk membuat poster yang simple. Mungkin dia tak tahu macam mana nak tambah elemen, nak tambah media ke, nak upload media macam mana. Jadi kita akan belajar daripada petang ni lah. Kita cuba sama-sama. Okey, untuk pengetahuan semua, selepas sesi slide ini, saya akan buat simulasi Canva. Jadi kepada adik-adik yang belum pernah guna Canva, kita akan sama-sama explore dan cuba untuk membuat poster bersama-sama. Okey, jadi apa yang saya perlukan, mungkin ada adik-adik yang berada di rumah, ada extra komputer ataupun tablet, boleh gunakan nantilah selepas saya habis sesi perkongsian slide ini. Okey. Pergi pada next. Okey, nampak ya dekat sini adalah contoh poster NTC 2021. Bersesuaian dengan kita punya tajuk hari ini adalah Sains Komunikasi sempena National Tinkering Challenge. Jadi dalam ni semua peserta NTC 2022 kan? Ada yang lain ke? Mungkin ada penyelia, ibu bapa. Okey. Jadi poster yang ada di dalam slide ini ada dua jenis. Satu, bahasa Inggeris dan satu lagi, bahasa Melayu. Okey, ada yang tanya, boleh ke guna bahasa Inggeris? Boleh guna bahasa Melayu? Boleh, tak masalah. Tapi jangan campurlah, kita tak boleh guna dua bahasa. Jadi adik-adik kena pilih sama ada nak BI ataupun BM. Okey, jelas je semua? Okey, baiklah. Untuk first kali. Okey, tadi seperti perkongsian Puan Munirah, dia ada beritahu apa yang perlu ada dalam satu poster seperti tajuk, penyata masalah dan selebihnya. Jadi dekat sini adik-adik nampak tak tajuk yang dikongsikan? Okey, nampak tak? Boleh teka tak mana tajuk dia? Okey, cuba reply. Ke ada yang tak tahu mana satu tajuk dia? Objektif tu ke? Okey. Boleh nampak? Okey, dekat atas. Ya, betul. Sebelah logo tu. Jadi itulah tajuk. Jadi kalau adik-adik hasilkan poster nanti, sama juga tajuk akan berada di paling atas. Jadi kita senang nak nampak, orang mudah nak faham. Oh, sekali kita nampak, kita dah tahu dah. Oh, ini tajuk projek peserta ni. Okey, kalau kita letak dekat bawah, boleh nampak ke? Dah habis baca baru kita tahu, oh tajuk projek dia macam ni. Dia tak menarik macam tu. Okey, untuk mungkin ada yang tertanya-tanya apakah kandungan yang perlu ada dan bagaimana format poster NTC 2022. Jadi saya akan jelaskan dengan lebih detail selepas ini. Okey. Baiklah, pertama sekali untuk pada adik-adik yang
belum pernah menggunakan Canva, mungkin ada ibu bapa yang belum cuba lagi menggunakan Canva dan nak bagi tahu dekat anak-anak boleh guna cara ni ya. Pertama sekali kita perlu daftar masuk, iaitu cara untuk daftar akaun. Kita boleh guna daftar akaun lah, kita boleh menggunakan aplikasi Facebook, Google Mail dan email. Jadi antara 3 aplikasi ni bolehlah pilih mana-mana. Mungkin dah selesa dengan Google Mail, kita boleh gunakan Google Mail lah. Okey, baiklah. Seterusnya, bagaimana nak menghasilkan poster? Sebab dalam Canva ni, kalau orang yang tak pernah guna, dia akan keliru dan confuse sebab banyak sangat benda. Tengok sebagai contohnya, laman utama ni ada presentation, ada social media, video dan pelbagai lagi benda. Jadi apa yang kita nak buat? Macam mana nak hasilkan poster tu? Okey, langkah kedua, nampak tak search bar dekat situ? Jadi apa yang kita perlu buat? Kita type poster. Macam dalam contoh gambar yang saya letak ni. Nampak kan poster dekat situ? Okay, kita type poster. Kemudian dia akan keluar 2 benda, iaitu poster dalam mode landscape dan poster dalam mode portrait. Mana satu kita nak pilih? Untuk NTC 2022, kita menggunakan poster dalam mode portrait. Jadi adik-adik tinggal tekan sahaja poster yang dalam mode portrait. Okey, nanti bila adik-adik dah tekan, adik-adik akan pergi ke halaman seterusnya, iaitu langkah ketiga. Nanti dia akan dekat skrin adik-adik akan nampaklah create a blank poster dan beberapa template poster yang dah siap. Okey, jadi selepas dah tekan, kita akan pergi ke create a blank poster. Kita nak guna yang blank lah sebab kita nak hasilkan poster kita sendiri. Okey, baiklah, seterusnya. Ini icon editor Canva. Nampak macam banyak benda kan? Mungkin ada yang keliru. Okey, sekarang ni nak pilih yang mana ni? Nak buat apa? Ni semua ni kita gunakan untuk menjadikan poster yang anda hasilkan lebih menarik, mudah difahami dan senang orang nampak. Kira lagi menarik perhatian orang. Jika adik-adik pandai design, pandai edit, orang akan lagi suka dengan poster adik-adik. Okey, apa yang dekat Canva ni ada apa? Kita tengok sini ada template, elemen, uploads dan sebagainya. Okey, untuk nak tahu dengan lebih lanjut apa benda semua ni, saya akan explain nanti waktu kita buat simulasi sama-sama. Okey, boleh ya? Okey, sekarang jelas ke? Semua okey, masih ikut ke atau saya terlalu laju? Nanti boleh bagi tahu dekat dalam chat. Jelas ya? Okey, terima kasih untuk respon. Okey, seterusnya. Untuk yang bertanyakan apa kandungan, isi kandungan untuk poster. Benda ni sama macam yang Puan Munirah explain tadi. Pertama, kita perlu ada tajuk. Tajuk ni penting lah untuk orang nak tahu apa projek yang kita hasilkan. Yang kedua, penyata masalah. Kenapa adik hasilkan projek itu? Kita kena bagi tahu. Kemudian objektif, senarai bahan. Ini penting lah sebab orang nak tahu apa bahan yang adik gunakan. Okey, kemudian keputusan dan analisis. Seterusnya keunikan projek. Okey, untuk bahagian keunikan projek ni, adik-adik perlu simpulkan dengan cara yang mudah dan bagi tahu apa keunikan projek adik-adik berbanding dengan peserta lain. Sebab daripada situlah juri akan rasa tertarik. Dia akan tahulah, okey, projek yang hasilkan ni sangat menarik. So adik-adik boleh ceritakan dekat bahagian keunikan projek. Seterusnya kesimpulan dan akhir sekali nama kumpulan, nama penyelia dan sekolah. Okay, ini penting ya. Nanti dah hasilkan poster lawa-lawa cantik-cantik. Tak ada nama. Macam mana kita nak bagi hadiah? Okay. So nanti take note lah. Jangan tertinggal nama kumpulan, penyelia dan sekolah. Okay. Okay, sampai situ saja slide pembentangan saya. Jadi kita akan teruskan kepada simulasi Canva. Semua dah ready ke? Semua okey ke? Untuk premium user, setakat ni memang kita nak kena buat pembayaran lah. Tapi nanti kita akan update lah untuk selebihnya. Okey, ini kita beritahu sharing yang basic. Okey. Saya stop sharing dahulu. Okey. Sekarang adik-adik ada yang nak buat sama-sama dengan saya? Boleh ready? Okey. Oh, sekejap. Saya tak share screen lagi. Okay, ada yang nak buat sama-sama ke? Okey. First kali kita pergi kepada Google lah. Okey.
So mungkin tak tahu mana nak cari Canva tu. Biasa kita kan gunakan Google. Type je dekat Google tu Canva. Okay. Kita buat satu per satu. Okay. Nampak tu Canva, kita enter. Okay. Kemudian kita pergi ke link yang pertama. Okay. Kita kena tunggu sedikit lah. Internet agak slow. Okay ya. Boleh follow ya. Okay. Untuk bagi pengguna yang pertama kali baru nak login. Okay. Adik-adik boleh je tekan login ni. Okay. Kemudian ikut seperti yang saya bagi tahu tadi. Okay, kita boleh login dengan 3 cara. Google, Facebook dan email. Ni pun bolehlah kalau nak sign up. Kalau yang mana belum ada email lagi, boleh buat on the spot. Okay. Untuk penyelia yang mungkin ada bersama dengan para peserta, bolehlah membantu peserta untuk login. Okay. Seterusnya saya akan gunakan Google. Okay. Saya login. Okay. Kita dah masuk ke dalam halaman utama Canva. Okey, jadi seperti yang saya tunjuk tadi, ini adalah halaman utama Canva. Nampak kan banyak kan ada few tools dekat sini. Okey, jadi kita teruskan dengan kita type poster. Oh, tertypo, maafkan saya. Okey, kita type poster. Dia terus keluar portrait ataupun landscape. Jadi kita akan pilih portrait. Okey. Tadi kita ada nampak beberapa template kan dekat sebelah blank poster tu. Sama. Ini semua adalah template yang dah disediakan oleh Canva lah. Okay, kita pilih create a blank poster. Okay, seterusnya adik-adik akan pergi ke poster yang kosong. Okay ya. Okay, jadi untuk percubaan ini, sebelum tu saya nak tanya, masih follow dengan saya ke? Ada yang tengah cuba tu, okay ke? Boleh ikut ke? Ke ada yang terlepas? Masih okey, terima kasih. Okey, kepada yang mungkin tertinggal, saya terlalu laju, tak apa, jangan risau. Kita punya rakaman ni telah direkod dan akan diupload ke dalam YouTube. Jadi nanti adik-adik boleh tengok semula. Step tadi senang kan? Boleh ikut kan? Okey, jadi kita teruskan. Okey, poster yang simple kita nak buat. Kita ambil satu contoh poster lah. Kita ambil COVID. Okey. Tu. Okay, boleh nampak ya, sekarang ni ada few icon editor. Tadi yang saya bagi tahu, pertama sekali adalah templates. Templates tu apa? Mungkin ada yang tak faham. Okay, templates ni seperti yang saya maklumkan, ini adalah sebagai design yang telah diberikan sebagai contoh dan rujukan untuk adik-adik ikut. Mungkin ada yang tak tahu nak design macam mana, nak mula daripada mana. Dia macam blank bila tengok banyak sangat benda kan. Tadi kita nak masukkan ada dalam lebih kurang 8 item daripada tajuk kepada sehinggalah nama kumpulan dan sekolah dan seterusnya. Jadi adik-adik mungkin tak tahu nak susun macam mana, nak buat design macam mana. Kita boleh rujuk kepada contoh template yang dah ada. Sebagai contoh, saya ambil poster COVID ini. Internet kita sedikit slow. Boleh nampak ya? Dekat sini kita dah ada tajuk dia. Tajuk dia Protect Yourself from COVID. Contohnya adik-adik nak tukar, mudah sahaja. Adik-adik tinggal tekan. Kita boleh tukar padam dan follow SOP contohnya. Contohlah. Kalau adik nak besarkan tulisan, nak kecilkan tulisan, dekat bahagian sini. Ni boleh kecilkan. Tekan sini dan kita ada banyak pilihan. Pilihan saiz. Untuk pilihan font pula, benda sama, adik tekan je dekat mana-mana teks yang adik nak. Tekan dekat sini. Ini ada pilihan font lah. Mungkin ada yang nak tengok ni macam alah bosan lah, saya nak besar sikit, nak nampak menarik, nak nampak lawak. Boleh pilih dekat sini. Contoh saya pilih macam ni. Dah bertukar. Mudah kan? Tak perlu nak kena download apa-apa lagi dah. Tinggal tekan je, dia dah tukar. Untuk warna pula, boleh tekan dekat sini. Ni ada pilihan warna. Ni warna biru.
warna hitam. Ikut bergantung kepada kesesuaian poster dan projek adik-adik. Okey. Ikutlah warna yang adik-adik pilih. Tapi dekat sini sebagai tips lah untuk yang mana yang baru nak buat poster tu. Kalau tak ada idea sangat, kita boleh gunakan Pinterest, satu aplikasi lah untuk kita tengok banyak contoh ya dekat situ, sama ada poster ataupun pelbagai idea yang menarik. Adik-adik boleh gunakan Pinterest. Okey, mungkin adik nak tahu penggunaan warna macam mana. Boleh ke tak ke? Kalau adik-adik bayangkan kalau saya letak kita gunakan warna, okey, kita ambil satu contoh lah. Saya letak warna hijau dekat sini. Merah lah, merah. Merah, dan ini saya letak warna apa adik-adik nak? Kita letak warna kuning lah bagi dia kontra betul ya. Okay. Adik-adik rasa cantik tak? Cuba komen sikit. Cantik tak kalau macam ni? Kita gunakan warna yang kontra. Tak nampak ya? Okay, saya zoom in sikit. Okay, ni contohnya lah. Cantik. Ada yang cakap cantik. Mungkin dia suka ya warna kuning ni. Ni baru sikit. Kalau kita gunakan semua warna kuning, pening dah macam mana. Kan ada yang kata, hai, janganlah macam tu, malu saya. Okey, kena gelapkan sikit. Betul, nampak tu dia ada bakat dan ada idea yang menarik. Kita boleh cuba gelapkan sikit. Okey, tapi adik-adik bolehlah cuba nanti. Okey, seterusnya elemen. Apa tu elemen dalam ni? Okey. Okay, saya harap adik-adik pun bolehlah bersabar bersama saya. Internet ni kita kena faham sikit lah kadang-kadang. Okey. Okey. Elemen ni apa? Okey, elemen ni antaranya seperti yang saya edit tadi. Bahagian sini ni kita panggil sebagai elemen. Okey, yang ini pun elemen juga. Elemen ni ada banyak benda. Daripada segi line dengan shape. Shape tu kotak lah. Kalau adik-adik nak letak ayat tu dalam kotak, boleh je masukkan dalam kotak. Okey, sebagai contoh, saya letak ni Okey. Kita nak letak perkataan ni dalam kotak. Letak macam tu je. Okey. Tapi ni bagi contoh lah, kita padam balik. Okey. So, seterusnya apa lagi yang ada? Grafik. Ni sebahagian daripada grafik lah. Banyak je benda. Adik-adik tinggal type je. Contoh. Okey, cuba bagi seorang bagi apa? Nak kita search apa? Kat dalam ni pun dah ada. Adik-adik nak tengok apa? Nak search apa? Ada yang nak roket ke? Coklat ke? Cuba type kita buat sama-sama. Washi tape. Dia dah biasa edit ni. Nampak kan? Banyak ni. Biasa ni orang akan gunakan untuk buat journal. Mungkin adik ni dah biasa buat journal. Mesti lawa ni. Okey. Kita bolehlah nak sengitkan ke ni? Boleh sengitkan. Macam pening. Kita buang sikit ni. Okey. Contoh nak letak kat sini, nak letak kat mana-mana boleh. Ikut suka hati adik lah nak letak mana. Ikut kreativiti adik. Tapi janganlah berebut sebab kita nak hasilkan poster ni sama-sama. Nanti seorang nak letak warna ni, seorang lagi nak letak warna lain. Dah bergaduh. Jangan Okey. Influenza. Ada lagi nak letak sticker note. Sticker note ada juga. Pelbagai pilihan ya yang ada. Cute sticker, star sticker. Banyak jenis ada. Ada dia tinggal type je. Okey. Seterusnya, upload. Upload ni apa dia? Okey, untuk upload ni, contoh adik-adik nak masukkan gambar daripada Google. Apa yang adik perlu buat? Okey, untuk cara yang mudahnya, kita biasanya gunakan Ctrl C, iaitu copy lah, copy image ataupun kita boleh, contoh saya letak macam ni. Kita letak virus. Okey. Kita ambil image. Okey, kita copy gambar virus ni. Okey, ini kita copy image. Lepas tu nak paste. Nak paste, kita tekan Ctrl V iaitu paste. Dah jadi. Dia akan auto download dekat sini. Ataupun boleh gunakan upload media. Ni secara manual lah. Boleh pergi ke file. Mungkin ada cikgu-cikgu yang bersama dengan para peserta boleh beritahu dengan lebih detail lah. Macam mana kita nak pilih gambar daripada file.
Okey. Okey. Ada influenza virus foto kah? Oh. Kita boleh, adik-adik boleh cuba search. Kalau nanti adik-adik nak buat poster, adik-adik boleh Google je, boleh cari. Banyak sekarang kita zaman moden. Internet semuanya di hujung jari. Adik-adik type je, semua dah ada. Tapi limited lah, kadang-kadang dekat dalam Canva ni ada limited access kan. Okey, seterusnya kita pergi kepada teks. Okey, teks ni ada 3 jenis. Biasanya untuk nak buat tajuk kita guna mana satu? 1, 2, 3. Kita pilih yang mana untuk buat tajuk? Cuba beritahu. Yang mana adik pilih? Adakah adik akan gunakan font yang ketiga tu? Dia nampak lagi kecil. Add a little bit of body text. Adik-adik akan gunakan tu ke untuk buat tajuk? Macam mana orang nak nampak kan? Okay, contohlah kita guna ni. Kecilnya. Nampak tak menarik? Add heading. Ya, betul. Pandai. Okey, kenapa kita gunakan yang ini? Sebab dia besar dan boleh menarik perhatian orang. Sekali baca, kita dah nampak. Okey, kita dah clear, dah nampak, dah jelas. Okey, ni tajuk dia. Macam itulah. Benda yang penting dekat poster ni, kita nak sampaikan pada orang apa yang kita hasilkan. Kalau orang tak faham, sia-sialah kiranya kita hasilkan poster. Betul tak? Okey. Seterusnya ada style. Ni boleh pilih lah. Nanti adik-adik boleh explore. Nak warna yang macam mana, color palette ni. Untuk yang basic, kita akan gunakan templates, element, upload dan text. Untuk style ni, mungkin adik-adik ada yang lebih kreatif daripada saya. Boleh je gunakan. Dan untuk pengetahuan semualah, aplikasi Canva ini adalah sebagai cadangan sahaja. Tidak semestinya adik-adik menggunakan Canva untuk menghasilkan poster NTC. Adik-adik boleh gunakan aplikasi lain, tak masalah. Selagi ia mengikuti format dan guideline yang kami berikan. Mungkin ada yang boleh guna Illustrator ataupun aplikasi lain, tak apa, kita benarkan. Janji penghasilannya jelas dan boleh dibacalah. Okey. Seterusnya kita ada apa lagi? Kira rasa semua boleh jelas ke apa yang saya sampaikan? Nampak tak macam mana penggunaan Canva tu? Ada apa-apa pertanyaan lagi ke? Boleh tanya. Untuk adik-adik yang mana mungkin nak tahu dengan lebih detail, nak buat kontra warna ke, nak buat ada, kadang ada warna dia atas warna biru, bawah dia so slow jadi warna lain kan. Itu semua adik-adik boleh je cari tutorial dekat YouTube. Kalau kita nak belajar dekat sini, kita akan ambil masa yang sangat lama. Adik-adik nak duduk dengan saya ke sampai 3 hari? Takkan. Nanti lama sangat perkongsian kita. Okey. Jadi saya rasa sampai situ sahaja perkongsian Canva kita. Untuk makluman semua, Canva ni tak adalah kita nak strict kan. Dan satu perkongsian petang ini, saya harap adik-adik boleh menggunakannya untuk jangka masa yang lama. Mungkin selepas ini, habis daripada pertandingan ini, adik-adik boleh gunakan untuk menghasilkan poster pertandingan ataupun untuk kegunaan lain. Kita sampaikan sains dalam keadaan yang mudah daripada kita baca buku, baca teks panjang-panjang macam boring dan bosan kan. Kita pun tak faham apa yang nak sampaikan. Jadi poster ini adalah salah satu cara untuk kita sampaikan kepada orang dengan cara yang jelas. Walaupun ayat dia sikit tapi orang boleh faham. Okey. Boleh je semua? Hai, ada kata nak ya? Jangan. Okey. Jadi sampai situ sajalah. Okey, terima kasih untuk perkongsian, untuk masa dan perhatian yang adik-adik berikan. Terima kasih juga untuk respon. Saya stop share ya. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Cik Nur Izzati kita yang telah menyampaikan teknik-teknik yang sangat menarik macam mana nak hasilkan poster sebenarnya pertandingan NTC ataupun adik-adik boleh gunakan pada masa yang akan datang. Alright, so kalau ada soalan sebarang pertanyaan boleh type di ruangan chat, nanti kita akan cuba jawab soalan dari situ. Okay.
So, kita sambung kepada slot yang seterusnya. Kita akan jemput Encik Arif Fakri bin Johari yang kita jemput khas daripada Pusat Sains Negara Wilayah Utara untuk menyambung slot yang seterusnya yang bertajuk Sunting Video KineMaster. So, dipersilakan. Okay. Hello. Okay, semua boleh dengar tak? Okay, boleh dengar ya. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Okay, kita dah sampai dekat slot yang terakhir. Okay, sebentar tadi kita ada dengar daripada Puan Munirah tadi mengenai apa kata pembentangan secara lisan. Maksudnya kita dah berkomunikasi secara lisan, saya berdepan dengan juri semua-semua. Selepas tu dah habis je slot Puan Munirah, kita ada pula slot yang bahagian poster. Maksudnya kita nak menghasilkan National Tinkering Challenge kita tu, bukan sahaja setakat kita nak persembahkannya dalam bentuk tulisan, tetapi bahkan juga kita nak menyampaikan mesej itu melalui poster. Tapi tak cukup juga dengan tu. Tak cukup dengan poster, kita nak video sekali. Video tu macam mana? Okey. Okay, sebelum tu sekejap saya nak kuatkan suara sikit sebab saya tak pernah dengar suara saya ni. Hello? Okey, semua boleh dengar tak suara? Cuba type sikit mesej kat tepi tu. Slow. Bolehlah. Okey, sebentar ya. Saya cuba kuatkan sikit suara ni. Okey, sebab saya pun kurang dengar suara saya. Okey. Okey, ni jelas tak? Boleh ya? Okey, kita sambung. Okey, tadi kita dah belajar sedikit mengenai Canva. Okey, Canva tadi adalah khas untuk kita buat poster. So sekarang ni apa yang kita nak belajar sekarang ni, kita nak buat video pula. Okey, pada zaman dulu, okey, macam zaman abang-abang dulu, okey, nama abang Arif. Sebelum ni abang akan buat video, edit video semua melalui video editor. Apa yang ada dekat laptop, apa yang ada dekat PC, kita akan tengok kat situ tu ada video editor, kita tekan video editor, lepas tu kita edit je. Kita cut, paste, tambah itu, tambah ini, itu je yang ada. Tapi dengan sekarang ni, dengan zaman teknologi IR 4.0 ni, dia ada macam-macam apps kita ada kat sini. Okay, sekarang ni nak buat video, tak semestinya kita nak tunggu ada laptop, nak tunggu ada PC. So sekarang ni kita boleh gunakan apa? Kita boleh menggunakan tablet pun. Oh, tak nampak tablet hilang. Sekejap, okay. Okay, kita boleh menggunakan tablet dan juga handset. So tanpa memerlukan laptop atau PC, kita boleh menggunakan tablet dan juga handset. Okey, apa benda kita apps yang bersesuaian untuk kita gunakan untuk NTC ini adalah di sini saya memperkenalkan National Tinkering Challenge pula, itu tajuk kita punya pertandingan kan. Okey, KineMaster. Okey, siapa kat sini yang pernah dengar KineMaster, aplikasi KineMaster? Cuba tengok. Oh, CapCut. Okey, CapCut pun ada juga. Okey, kami tahu saya. Oh, alhamdulillah ramai juga yang tahu pasal KineMaster ni eh. Okey, seronok tak sebenarnya KineMaster ni? Tahu. Saya. Oh, Xiaomi tahu ya? Muhammad Faris Luqman. Semua boleh lah. Alhamdulillah. Okey. Sebelum kita pergi melalui apa kata aplikasi tu, mari kita tengok sedikit slide mengenai KineMaster. Okey, sekejap saya nak share dulu slide saya. Alright, kita share kan. Okey. Okey, semua boleh nampak slide saya? Okey. Slide KineMaster. Okey, sebelum ni Soki edisi kedua saya pernah buat bangkit KineMaster sebenarnya. So di sini adalah sedikit apa itu KineMaster. KineMaster adalah satu aplikasi yang digunakan dalam penyuntingan video. Penyuntingan video, tetapi dia adalah khas untuk tablet dan juga handset sahaja. So setakat ni dia tak ada software lah untuk PC ataupun laptop. Okay, peralatan yang kita gunakan sini adalah PC atau laptop. Okay, PC atau laptop tu sebenarnya kita gunakan untuk share screen macam seperti yang sekarang ni, PC dan laptop, dan juga telefon pintar ataupun tablet. So hari ini kita takkan buat bengkel, saya akan bagi sedikit info yang berguna untuk adik-adik semua bagaimana kita buat video dengan secara mudah menggunakan telefon pintar ataupun tablet. Okey, di sini adalah apps KineMaster itu sendiri. Okey, kalau pasal situ kita ada create new. Di situ kita akan memulakan projek baru kita. Tekan je itu. Bila kita tekan je create new tu, dia akan keluar interface seperti ini.
Di sini kalau perasan aspect ratio tu kita ada macam size. So kita ada 16:9, 9:16 dan seterusnya. Sebab apa? Okey, sekarang ni dengan dunia serba moden sekarang ni, kita ada apa? Kita ada Facebook, kita ada YouTube, kita ada IG, apa lagi yang kita ada? Macam-macam, TikTok pun ada. So maksudnya kita punya size video kita macam-macam. So kalau dulu kita buat video, kita kena beli video camera lah, kita kena kena ada stand video camera. Sekarang ni tak payah dah. Kita guna handset pun dah boleh, kita guna tablet pun dah boleh dah. So tak perlu nak bersusah, tak perlu lagi ada alasan yang mengatakan nak buat video ni susah lah bang. Macam mana dia bang? Kena beli video cam mahal. So tak perlu. Kalau kita para pelajar zaman sekarang ni, handset tu adalah satu kemestian, betul tak? Handset itu adalah satu kemestian. Bahkan lagi waktu pandemik hari itu kita belajar secara dalam talian. So kita buat PDP secara talian. Ada yang belajar melalui Didik TV. Ramai tak kat sini yang belajar melalui Didik TV ni? Okay, teruskan lagi. Okay, di situ kalau perasan kita ada memilih nisbah. Okay, itu dah. Okay, di sebelah kanan atas sekali kita nampak memulakan projek. Next kat situ. So bila kita tekan next kat situ, okay, dia akan keluar papan pemuka seperti ini. Dia ada macam jemputan dia memang orang kata secara langsung terus. Dia tak ada selindung. Kita boleh nampak kat situ kita ada tetapan projek. Buat semula tu maksudnya apa? Kita back kembali. Kembali asal tu apa? Kembali asal tu back. Yang buat semula tu maksudnya kita forwardkan dia balik. Tu ada butang keluar lah, pemuka video lah, menambah foto, video merekam foto dan macam-macam lagi sebenarnya kat sini. Okay, kejap nak kecilkan sikit dia. Okay, selepas tu kita ada simpan video, menambah audio, rakam suara, memainkan video, garis masa. So, apa garis masa ni? Kejap lagi kita lihat apa dia sebenarnya. Okay, kalau perasan kat sini tadi, okay, apa pemuka kita, okay, di sebelah sini kita ada perasan ada berbulat di sini macam CD, ada cakar merah tu. Okay, di sini kita perbesarkan sikit. Okay, apabila kita tekan sahaja bahagian layer di sebenarnya, kita boleh nampak di sini. Di sini ada bentuk macam seperti gambar kan. So di sinilah kita nak tambah media kita. Maksudnya ada bentuk gambar, ada bentuk video. Semua kita akan buat di situ. So sini akan kita letakkan kesan dia ataupun special effect dia kat sini. Macam mana special effect dia? Nanti saya akan sharekan dia punya contoh-contoh video yang pernah kami lakukan di Pusat Sains Negara ni. Ini adalah teks, stiker, lepas tu ada handwriting. Okay. So setakat ni kalau adik-adik tengok, apa benda lah abang ni cakap. Laju sangat lah bang. Ya memang laju. Sebabnya kita mengejar masa. Kita kejar masa jadi so. Abang akan tunjukkan sikit demi sedikit. Waktu kita buat secara praktikal sebentar lagi. Praktikal secara pantas dan tuntas. Di sini macam biasalah kita ada cropping lah, rotate mirroring, filter, trim split, speed. So macam biasa apa yang kita ada dekat CapCut tu, kat KineMaster pun ada sebenarnya. Bahkan KineMaster ni dia ada banyak lagi sebenarnya. Dia punya menus yang kita boleh pakaikan seolah-olah kita buat video tu seperti seorang pro. Okay. Okay, kita ada chroma key in animation. Okay, chroma key ni apa benda sebenarnya? Menukar latar belakang video. Okay, chroma key adalah satu menu yang sangat penting dalam KineMaster. Sebabnya apa? Sebabnya contohlah, kita nak buat video. Contoh abang sekarang ada kan. Okay, kalau berperasan, background abang ni ada macam satu background yang special kan. Tadi Puan Munirah background dia pun sama macam abang. So yang tadi bahagian Canva pun background dia pun sama dengan abang. So kita boleh ubahkan kita punya latar belakang ni menggunakan chroma key ni. Macam mana? Sebentar lagi abang akan tunjukkan dia. In animation, banyaklah, dia ada banyak sangat menus kat sini. So abang percepatkan sikit lagi. Okay, ini pun sama lebih kurang. Dia punya fungsi-fungsi yang ada untuk bahagian teks. Yang tadi tu bahagian video, bahagian gambar dan ini adalah teks. So kalau ada perasan untuk bahagian teks ni, dia lebih kurang sama dengan Microsoft Office Word. So di sini kita ada text option. Maksudnya kita boleh mengubah posisi dan melaraskan teks. Sama ada kita nak ke kiri, ke tengah, ke kanan pun boleh. So tulisan kita boleh outlinekan dia. Ada shadow bayang. Warna tulisan kita nak ubah daripada warna putih kepada warna pink ke. So kita nak glowkan dia. Kita boleh ubah background warna dia. Dan juga jenis tulisan. So ada macam-macam. Lebih kurang sama dengan Microsoft Word. Okay, pemerhatian. Okay, stop kat situ. Kita berhenti untuk pemerhatian tu. Okay, sekarang ni saya nak stopkan sharing kat sini. Kita macam mana stop sharing ni. Oh, tu dia stop sharing sebentar ya. Okay, kita stop sharing. Sekarang ni abang akan sharekan aplikasi KineMaster. Okay, sebentar ya. Okay, kita connectkan dulu. Okay, sambil-sambil tu boleh tengok macam mana abang lakukan dia.
Okay, Microsoft Box document. Okay, screen. Okay, dah ada. So sekarang ni sekejap ya. Perkenalkan screen supaya semua orang boleh nampak abang dah letakkan pen tu. Okay. Okay, nampak bulatan tu? Okay, sekarang ni kalau perasan kat sini abang ada KineMaster, PitchArt, Pixel Lab, Background Eraser, Flippa Clip, VN, so Note Video. So macam-macam apa benda aplikasi yang kami gunakan di sini untuk mengedit video. Boleh katakan abang sendiri sebenarnya bukan pandai sangat edit video ni. Tapi disebabkan teknologi zaman sekarang ni, dia memudahkan kita untuk mencipta video yang sangat menarik seperti seorang pro. Okay, sekarang ni kita launchkan dia, KineMaster kat sini. Okay, kita launchkan dia. Okay, di sini seperti abang dalam slide tadi, kita nampak ada cipta baru. Tadi bahasa Inggeris lah, ni bahasa Melayu pula. Okay, cipta baru, kita tekan cipta baru ni. Tetapi sebelum tu, sebelum abang nak cipta yang baru, abang nak tunjuk beberapa video sebenarnya yang kami telah lakukan di Pusat Sains Negara. Okay. Okay, sekejap kita buka suara dia sikit. Okay, so kita kuatkan dia. Okey, tu salah satu video yang itu yang orang kata yang simple lah. Kita ada macam-macam lagi video sebenarnya. Okey, kita tengok yang kedua. Okey, di sini. Okey, ini semua video yang kami telah hasilkan di KineMaster. So mari kita saksikan dulu. Okey. So maaf suara kita kurangkan sikit. Okey, maaf tadi kita ada apa kata teknikal sikit, suara dia memang bising sikit kat situ. Okey, itu adalah sedikitlah contoh video yang telah kami lakukan di Pusat Sains Negara ni. So yang terbaru, okey kali ni kita cuba tengok video ni. Okey, pelajaran. Okey, kita ni tanpa suara lah ya. Kita gunakan ni tanpa suara dulu. Okey. Okay, ni semua video ni kita menggunakan KineMaster. Okay, ada juga daripada IMRS yang bersama Ryan Andre. Chroma key untuk green screen, betul. Ya, maaf tak banyak dengar sikit sebab kita ada masalah teknikal sedikit kat sini. Tapi boleh tengok macam mana kami menciptakan video tu. Kita nampak teknik-teknik dia, ada kisah-kisah khas. Tiba-tiba ada orang muncul dekat tengah-tengah apa kata pentas maya. So macam mana kita masuk ke objek-objek gambar tersebut. Macam mana kita letakkan kisah-kisah khas tersebut. So ini kita menggunakan KineMaster saja. So aplikasi KineMaster dia, dia adalah percuma. So adik-adik boleh downloadkan dia. Type KineMaster. So dia adalah percuma sebenarnya. Okey. Okey, seronok tak setakat ni adik tengok yang KineMaster ni? Kalau kita buat National Thinker Challenge, kita dah ada poster, kita ada video yang kita menggunakan aplikasi KineMaster ni, agak-agak ada peluang tak kita menang? Agak-agak ada tak peluang untuk menang tu? Setakat ni yang seronok seorang je ni. Brainstormer. Oh, okey, makin ramai tu. Teknobel, Xiaomi, Muhammad Faris Luqman. So sebenarnya apa
apa yang kita belajar hari ini adalah serba sedikit. Tadi dengan Puan Munirah tadi kita belajar mengenai lisan kita. Macam mana kita nak menyampaikan ilmu sains kita ni kepada para juri, para pendengar semua untuk meyakinkan mereka bahawa produk kita adalah yang terbaik di antara yang terbaik. So selepas itu kita ada poster. Kenapa kita perlukan poster ni? Sebab kita nak menghebahkan ilmu-ilmu apa yang kita cipta dalam NTC itu untuk pengetahuan semua rakyat Malaysia tersebut. So tak cukup dengan tu kita ciptakan pula video. Kenapa? Sebab setakat poster saja orang tak berapa nak faham. Orang zaman sekarang ni dia boleh suka daripada membaca, dia suka melihat video, melihat movie. So dengan adanya movie, dengan adanya rakaman video semua, dia akan menyebabkan kita lebih tertarik untuk melihat projek kita. Apa sebenarnya projek kita buat. Kita akan lebih faham sebenarnya. Okey, untuk kira masa ni, jom kita mulakan. Okey, 4 suku dah sekarang ya. Okey, kita tekan cipta baru di sini. Okey, kita ada cipta baru, tekan cipta baru. So, kalau adik-adik buat untuk pertandingan NTC, abang sarankan adik-adik untuk pilihan nisbah dia adalah 16:9. 16:9 ni adalah saiz yang kita gunakan untuk lancarkan dekat YouTube lah, kat YouTube, dekat skrin laptop kita, skrin PC kita. So dia adalah bersesuaian 16:9 ni. Tekan saja 16:9. Seterusnya tekan seterusnya di bahagian atas kanan. Okey, adik-adik akan dapat seperti ini. So kat sini adik tekan aset gambar, pilih saja background apa benda adik-adik suka. So baca abang akan pilih hitam terlebih dahulu. So bila tekan hitam, di sini kita ada back, tekan back dan back lagi sekali. So kalau pasang kat sini, papan pokok kita sini dah ada warna hitam. So kat sini kita boleh tekankan dia jadi warna kuning. Kita boleh panjangkan dia berapa saat atau berapa minit yang kita perlukan. Okay, kalau kita nak hilangkan balik warna kuning di sekitar hitam ni, senang saja, hanya tekan di luar papan pokok di sini contoh. Okay, hilang. So kita akan keluarlah papan pokok yang sebelah kanan kita ni. Dia ada lapisan, dia ada media, ada audio, ada record. So di sini mudah. Okay, contohlah. Tadi abang kata chroma key, menu chroma key itu adalah sangat-sangat penting dalam KineMaster. Sebabnya kita nak jadikan seperti image abang ni. So background kat belakang abang ni sebenarnya bukan warna purple pun sebenarnya ni. Kalau abang laju-laju kan, tengah abang ni hilang kan. So belakang abang ni sebenarnya benda lain. Bukan yang ada background tu sebenarnya. So macam mana kita nak buat? Okay, abang bagi contoh ya. Okay, di sini kita ada bahagian lapisan. Okay, ada lapisan. Adik tekan bahagian lapisan. Ambil media di sini. Allah, laju sangat. Maaf. Okey, tekan media. Okey, di sini kita ada macam-macam. So, abang akan ambil KineMaster kalau tak silap abang. Bukan KineMaster. Sorry, kejap. Dekat bahagian mana dia? Adiwira ke? Sebentar ya, abang cuba cari balik. Abang pun dah pening dah. So, kalau perasan kat sini banyak ya kerja-kerja Pusat Sains Negara kat sini. Screenshot ke? Bukan. Di manakah haiwan hijau tu semua? Kita pun dah tak ingat dah. Habis gambar-gambar peribadi semua keluar kan? Okey, sebentar ya. Mari kita mencari di manakah ia. Okey, nama saya browser. Okey, sekejap ya. Sebentar. Hijau. Kejap ya. Di CIM, bukan. KineMaster. Okay, dia pun bukan. Okay, kejap ya. Browser ke? Ya, di browser. Okay, contoh di sini. Kita ada warna hijau. Kita ambil contoh satu di sini. Okay, kalau perasan kat sini, latar belakang bagi individu ini berwarna hijau. So, latar belakang di belakangnya pula kita ada warna hitam. Okay, ini adalah hitam. Dan ini adalah yang berwarna hijau. So, sebelum tu, apa yang kita kena buat sebenarnya? Kita kena crop. Kalau perasan, kita punya orang di sini, dia kecil saja, so dia ada lebihan di atas ni. So macam mana kita nak crop sebenarnya? Di sini kalau perasan kita ada memangkas ataupun dalam bahasa Inggeris adalah crop. So tekan saja butang crop. Okey, memangkas. Kita aktifkan dia. So di sini kita boleh adjustkan dia punya ketinggian dia. So kita boleh cropkan video tersebut. So contoh kita crop sampai sini. Lepas tu kita kuruskan sedikit sebelah kanan dan kiri dia dan bahagian bawah. Okey, selesai saja. Tekan tanda right di bahagian atas ni. Okey. Itu satu. Kita dah mengecilkan dia. So, macam mana kita nak hilangkan hijau di belakangnya? Siapa tahu macam mana kita hilangkan hijau di belakang ni? Siapa tahu? Ya, betul. Chroma key. Okey, macam mana kita wujudkan chroma key tu? Okey, caranya adalah kalau pasal dekat papan pembuka di bawah ni, kita ada gambar warna hitam dan juga warna hijau di sini. Tekan warna hijau.
Okey, bila kita tekan warna hijau, kita cari di sini chroma key. Mana chroma key kita? Okey, chroma key. Okey, ini dah. Chroma key, kunci chroma. Bahasa Melayu dia kunci chroma. Bahasa Inggeris ni adalah chroma key. Okey, tekan butang chroma key ni. So kita aktifkannya terlebih dahulu. Okey, kita dah aktifkan dia. Okey, kalau perasan kat sini warna utama dia adalah hijau. So perasan tak? Tiba-tiba kita punya objek kita di sini daripada warna hijau dia bertukar berwarna hitam. Set new layer. Wah, ni pandai ni Adam Hakimi ni. Adam Hakimi ni kalau abang buat uji buat quiz ni dia banyak hadiah kumpul ni. Okey, kalau perasan kat atas ni kita ada orang di sini. Orang yang berwarna merah dan juga orang yang berwarna hitam. Apa bezanya? Okey, kita cuba dulu orang yang berwarna merah dia. Okey, kalau kita adjustkan dia ke kiri, tak nampak sangat perbezaan dia. Tapi cuba tengok orang yang warna hitam tu, apa yang nampak? Perasan tak? Dia akan seakan-akan dia makin warna hijau kalau kita tolak ke kiri. Makin ke kanan dia makin warna hitam. So contohlah kita letak ke sini ke kiri kan. So kita ambil pula orang warna merah, kita adjustkan dia ke kiri. So hijau tu makin lama makin terang. So kita kena adjustkan dia supaya kita nak gambar yang wujud di situ adalah video orang sahaja. Okey, seperti ni. So rasanya, macam abang, orang ni kecil sangat lah bang. Tak boleh kebesarkan. Macam video kita nanti orang tu nampak connect je. Okey, kita boleh ubahkan ya orang ni mana-mana sahaja kalau perasan. Di atas, di tepi, di bawah. So merata-rata kita boleh letakkan dia. So macam mana kita besarkan manusia ni? Okey, kalau perasan kita ada ni. Di sini. Arrow, macam menyerong ni kan. Tolak ke dalam, dia makin mengecil. Tolak keluar, dia makin membesar. Okey, so kita adjustkan dia ke tengah. Okey. Siap. Okey. So kalau perasan kita punya video hijau ni terlampau ke tengah lah bang. Macam mana nak tolak balik ke kiri? Senang saja. Tekan lama-lama. Kita bawakan dia ke kiri. Okey. Kalau perasan kat sini kita dah sama dah. Sebaris dah. Okey. Kalau kita play apa jadi? So orang tu dah mula bergerak. So kat sini apa yang penting di sini? Kalau adik-adik nak buat video, pastikan di belakang adik-adik kita menggunakan satu warna sahaja. Tak semestinya warna hijau. Tak semestinya warna hijau, adik boleh menggunakan satu warna, contoh warna putih, kalau background adik putih, semua putih. Kalau nak kuning, semua background kita warna putih. Kalau boleh, dinding lah. Dinding kat rumah ke, ataupun beli je kain dekat kedai tekstil ke, beli warna hijau. Senang. Kita petang kat belakang, lepas tu contoh kita ambil produk kita kan. Okey, dekat sini kalau pasal kita buat contohnya adalah manusia di sini. So contoh macam NTC, kita buat produk. Kita menghasilkan produk sains kita. So kita nak background yang cantik. So kita letakkan kita punya produk NTC kita di di hadapan kain warna hijau dan kita buat rakaman video. Lepas tu adik boleh buatlah seolah-olah adik punya ciptaan NTC itu seolah-olah di angkasa lepas. Berada di planet apa yang ada? Planet nama planet pun dah lupa dah. Planet Mushtari ke, planet Marikh ke. So macam-macam kita boleh buat dengan adanya KineMaster. Tapi adik jangan risau kat sini. KineMaster di sini diberi secara percuma saja dan muat turun melalui orang kata sama ada Google Play Store ke, Apple ke, Huawei ke, ikut jenis telefon bimbit ataupun tablet adik-adik. Okey. Setakat ni ada tak persoalan nak bertanya mengenai KineMaster? Cuba type sikit kat tepi tu. Abang tengok sunyi je kita bahagian type bahagian message tu. Ada Hakimi? Tak ada. Okey, setakat ni semua faham ya? Okey, KineMaster ni sebenarnya tak semestinya adik guna untuk NTC. Kita boleh gunakan macam abang sebut tadi, kita boleh guna untuk Facebook, kita boleh gunakannya untuk IG, untuk TikTok dan sebagainya. So sekarang ni kalau adik-adik perasan, kita banyak buat konten video dalam YouTube dan YouTube sendiri pun bagi duit kat kita. Dengan apa? Dengan tertariknya teknik video yang disampaikan oleh kita kepada penonton. So sekarang ni penonton sangat tertarik dengan teknik-teknik yang disampaikan dalam video YouTube kita sebenarnya. Tak semestinya YouTube, kita ada IG kita ada Twitter pun ada dan sebagainya. TikTok pun sekarang ni famous juga kan. So adik-adik boleh menggunakan KineMaster ni buat video dengan kesan rasa khas menggunakan KineMaster dengan menggunakan telefon bimbit ataupun menggunakan tablet sahaja. So sekarang ni tak ada lagi alasan nak adik guna-guna abang susahlah abang nak buat video macam mana ni. Dah lah nak buat projek NTC lagi. Lepas tu kena buat poster. Lepas tu video. Banyak ya bang, peningnya. Jangan pada pening. Tadi akak tadi dah ajar kan. Akak tadi ada belajar tentang Canva. So Canva begitu mudah.
Kita tak perlu nak download dia punya software, tak perlu nak download dia punya apps. Kita hanya menggunakan web browser saja, laman sesawang. Type saja Canva, type je jenis poster apa yang kita nak, dah ada template, edit. So dalam satu grup kita ada ramai, kita bahagi-bahagikan. So apa yang penting di sini adalah kerja. Kerja apa tu? Cuba type sikit. Yang penting di sini adalah kerja. Ya, betul. Kerja sama. So, jangan kata susah, kata senang. Cakap ke diri sendiri, kata senang lah bang, nanti sini makin seronok lah bang. Memang, projek mula kita buat, aduh susahnya apalah idea. Tapi kita kena ingat, dalam satu kumpulan kita ada beramai orang, betul tak? Satu orang satu idea, cukup. Satu orang satu idea, dah fikirkan tema apa yang kita nak buat. Kita brainstorm ke dia, cari satu je tajuk, fokus satu tajuk. Tak payah pening-pening dah. Dah dapat satu tajuk, apa yang dia kena buat, okay, bentangkan dia. Cikgu-cikgu tu, tanya pandangan cikgu-cikgu, tanya pandangan kawan-kawan, tanya pandangan ibu bapa semua, pakcik-pakcik, jiran-jiran tetangga, tanya, okey tak? Boleh faham tak ni sebenarnya pakcik? Projek kami ni. Projek kami ni seronok tak pakcik? Okey, kalau pakcik rasa seronok, okey, nanti kami akan cuba buatkan poster, lepas tu kami cuba buatkan video. So nanti tengok pakcik lebih faham ke atau tidak faham. Kalau ada video yang poster, akan lebih faham atau tidak sebenarnya? Cepat. Kita tengok siapa yang aktif petang-petang ni. Tahu petang-petang ni agak sepi sikit sebab kita letih-letih kan. So macam ngantuk-ngantuk sikit. Okey, lebih faham. Ya, CapCut pun boleh, tak ada masalah. Guna CapCut pun boleh. Apa-apa yang adik rasa selesa. So macam-macam efek ada kat CapCut. Macam-macam efek ada kat KineMaster. Dekat VN pun ada. Dekat InShot pun ada. So ada macam-macam. Tapi apa yang kami pakaikan di sini, kebanyakannya kami menggunakan KineMaster. So yang mana yang rasa baca KineMaster ni ada peluang untuk lebih menang nanti, gunakan KineMaster. Tapi kalau rasa macam CapCut tu rasa lebih mudah daripada KineMaster, gunakan sahaja. Tapi jangan bercampur pula. Jangan pening nanti. Nanti seorang guna CapCut, seorang guna KineMaster, seorang guna VN. So macam-macam nanti lagi pening. So fokus, bincang dalam satu grup, apa aplikasi yang sesuai digunakan untuk editing video, gunakan. Nak gabungkan boleh. Gabung satu ataupun dua aplikasi, dah cukup. Tak perlu dah campur banyak. Buat pening je. Okey. Abang rasa setakat itu sahaja sebenarnya. Setakat itu sahaja abang punya pembentangan mengenai editing video menggunakan KineMaster. So adik-adik semua jangan risau. Memang abang rasa agak singkat kita punya pertemuan kita untuk bahagian untuk bahagian KineMaster ni sebabnya kita tak sempat nak buat bengkel sebenarnya. So apa yang boleh membantu adik-adik dalam video kita kali ini sebenarnya, cuba typekan dekat YouTube. So apa benda yang kami belajar dari KineMaster ni, kebanyakan kami type di YouTube sahaja. So jangan risau, kami juga ada menyediakan bengkel KineMaster, tapi insya-Allah bulan hadapan ataupun bulan 9. Nanti kalau ada adik nak belajar macam mana nak menggunakan KineMaster, boleh tengok selalu kami punya website Pusat Sains Negara, boleh tengok kami punya Twitter, IG, Facebook, YouTube, Telegram. Tengok semua. Pastikan tiap-tiap hari adik-adik tengok kami punya media sosial ni. Jangan terlepas. Kalau terlepas adik-adik rugi. Nak menang kan? Nak menang tak? Nak menang. Kalau nak menang, buat cara nak menang. Jangan tunggu, jangan berlengah, teruskan. Sebabnya kita sekarang ni menuju ke depan, bukan menuju ke belakang. Kita nak menuju ke depan. So nak menuju ke depan, kita buat cara yang terbaik. Okay, sampai setakat itu sahaja daripada abang. Terima kasih kepada semua yang sudi meluangkan masa bersama Abang Arif. So kita kembali kepada moderator. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Encik Arif kita yang sudi menyampaikan langkah-langkah penghasilan video KineMaster yang cukup benar sekali. So nanti adik-adik boleh cuba kat rumah, boleh bincang kawan-kawan untuk discuss macam mana nak hasilkan video NTC dengan lebih menarik lagi. Alright. Okey, harapnya semua jelas dengan apa yang telah disampaikan oleh panel kita tadi daripada slot pertama, kedua dan ketiga. Jadi mana-mana yang dah terlepas ataupun yang nak ulang balik penerangan-penerangan yang terlepas, so adik-adik boleh tengok balik dekat YouTube kita, YouTube PSN ataupun Pusat Sains Negara yang akan di-upload lah pada masa akan datang. Okay. So sebelum tu kita nak ingatkan juga kepada yang menang tadi, ada Adam Hakimi dan juga Techno Blade.
yang menang tadi boleh send ataupun hantarkan details anda kepada admin, dan kepada semua para peserta juga dijemput untuk mengisi mengisi borang maklum balas yang telah admin berikan di chat. Okay, so adik-adik boleh cuba jawab, ambil masa sikit untuk jawab. Dan okey. Yang ada yang lengkap menjawab semua soalan pada malam balas, insya-Allah kita akan hantar sijil tu kepada yang menjawab soalan. Okay. Alright. So, sebelum kita akhiri sesi pada hari ini, ingin saya ingatkan juga kepada para peserta NTC 2022 untuk meluangkan masa anda untuk mengikuti setiap bengkel yang akan kita sediakan pada masa yang akan datang. Pada 19 Julai 2022, pada hari Selasa hadapan, iaitu bengkel berkaitan dengan kemahiran maklumat melalui internet dan digital yang akan disampaikan oleh Encik Yazid pada minggu hadapan. Dan juga diingatkan juga kepada para peserta NTC untuk masuk lebih awal, 15 minit lebih awal, dan jangan lupa untuk meletakkan NTC 2022 di hujung nama anda, contohnya nama Ahmad kan, Ahmad, lepas tu ruangan NTC 2022. Okay, jika ada sebarang pertanyaan ataupun soalan, anda boleh emailkan kepada kami di tinkering tinkering.ntc@psn.gov.my, dan sentiasa juga untuk melayari laman sesawang pertandingan PSN di pertandingan di www.psn.gov.my/ntc dan media sosial PSN seperti Facebook, Instagram, Twitter, Telegram dan juga TikTok kita untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai pertandingan ini. Alright, so sekian sahaja daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera, dan jumpa lagi pada masa dan sesi akan datang. Terima kasih. Bye.
Kau saya group Dah aku delete lah kat. Bapak kau aku dah tanya panjang lebar, aku tanya Cik Musa. Dah aku delete lah. Cikgu ni. Aku like message sendiri. Kat sinilah aku belajar ilmu menggunakan komputer tanpa maaf dengan Ibran. Aku rasa nak income, takkan ada orang tak nak income lah cuba. Rasa kita nak income lah sebab kau nak habis jawab. Fikir lebih-lebih benda apa. Tak ada sebenarnya bosannya sebab tu saja tanya. Saya sangat seronok. Betul. Betul. Semua strongly